Okay, so guys, today we are going to learn about chapter 8. Okay, before this we have learned how to sketch the circles. That is a very simple part of the chapter. In fact, if you want to sketch the circles, you can also do so by using the GeoGebra application app. Okay, cuma kalau GeoGebra app tu, I'm not sure how to sketch it if you only have this information. So I'm not sure about that. Okay, you can go and try figure out. Tapi if you have equations of a circle, macam depan ni kita akan belajar kan, macam ni. If you have this equations like this kan, you can simply use GeoGebra app. Okay, put in this equation, and then that GeoGebra app will give you the perfect shape of the circle. Okay, but of course, in this chapter, we are not focusing on actually the shape of the graph, but we are focusing on the equation of the circle. Okay, kita nak tahu from this equation what is the center and radius. Okay, jadi how to do that? Kita tengok di sini. Okay, determine the equation of a circle with radius r and center hk. For a circle, we know a circle, it has a center, and the center of a circle is denoted as hk. Okay, and then the radius is also denoted as r. But there are two ways in writing down the equation. One is the standard equation, another one is what we call as the general equation. Jadi please take your highlighter. Standard equation of a circle looks like this. Yang color ni. This is the standard equation of a circle. It looks like that. And how do you get this standard equation? Aku cuba tengok dekat sini. This is x minus h. X minus h, y minus k. Where the center is hk. Okay. And the radius, just get it from here. Yang r square tu, that's the radius lah. The radius is r. Okay. Jadi sebenarnya kalau kita nak tengok kat sini kan, secara senangnya kalau kita nak tengok what is the center, kita just ambil je macam x minus h kan. Ambil x minus h equal to 0, x equal to h. So that's the coordinate for the coordinate for the x coordinate for the point center tu. Dan dekat sini kita boleh ambil macam y minus k equal to 0, y equal to k. Okay. Itu cara senang saya ingat lah. Okay. Right, so I think I should turn off the camera sebab macam makin blur supaya internet connection lebih laju. Okay, that is the standard equation. The other form of equation is the general equation of a circle. Okay, what's the difference between the standard equation and the general equation? General equation, it looks like this. It looks more complicated. Okay, but it's not that complicated lah. Dia bentuk je lain. Jadi kalau dekat sini general equation ni, as you can see there's no h and k kan. Tadi we know our center is hk. Sekarang ni disebabkan tak ada hk pun, we have g and f here. The center is now negative g, negative f. Okay, jadi memang kita kena ingat dia punya formula. Apa yang kita kena ingat adalah formula ni. First, standard equation punya formula where the center is hk dan radius dia adalah r. Okay, and then the general equation is like this. Lepas tu center dia adalah negative g, negative f. Dan radius dia adalah, you get it from this formula, square root g squared plus f squared minus c. Ini. Okay, itu dia. Jadi itulah benda yang penting kita kena tahu lah. Okay, dan sebenarnya how you get general equation ni daripada standard equation, we can just expand. Okay, kalau kita expand ni kan, expand macam ni, kita expand, kita akan dapat lah the general equation. Okay, tapi yang tu nanti kita tengok lah. Tak perlu buat sekarang. Okay, so lots more to discuss.
Now, look at example 2. State the center and radius of this given circle. Jadi, macam saya cakap tadi, there are two formulas that you have to remember. One is the standard equation, one is the general equation. So, for example 2 ni, dia minta state the center and radius. We know that the center formula is like this, HK ataupun negative G, negative F. So, equation mana satu yang patutnya kita tengok kalau kita nak cari center bagi soalan yang A ini? Standard. Patut kita tengok equation yang standard ke ataupun kita patut tengok yang general punya equation? Standard. Why standard? Bentuk sama. Bentuk sama. Pattern is just like Why that. standard? Why? Ada So radius. bentuk dia sama kan? Ya, okay. So kita tengok kat sini dia macam dalam bentuk bracket, square, plus y bracket, square kan. Lepas tu belakang pun ada square. That's very nice standard equation punya bentuk. Okay. Disebabkan itu, kita pun tulislah formula yang standard equation tu. Tulis je balik. Yang ni, tulis je balik. Untuk kita compare. Tulis balik ni letak sini, letak sini. Okay. So this is the equation that's given. And then when we want to try to compare, we see this is x minus 3. X minus. Ni x minus lah. Okay. Jadi maksudnya of course h adalah 3. Dapat dah. Center dia adalah 3. Because we know the center is HK kan. So h adalah 3. Lepas tu kalau kita compare kat belah ni pula, this is y minus. But this is just y plus. Maksudnya kita just compare lah. Plus 6 dengan negative k. Jadi k adalah negative 6. Okay. Ataupun another way yang saya lagi suka buat adalah macam saya tunjuk tadi. Saya suka bayangkan macam ni. Kita nak cari center kan. So x minus 3 equal to 0, x equal to 3. That's the coordinate for the x. Y plus 6 equal to 0, y equal to negative 6. That's the coordinate for the y untuk center. Dapatlah 3, negative 6. Like that. Okay, lepas tu untuk cari radius pula, syarat dia mesti ada square. Okay. Dan R will be besides that square thing. Ini ada square. So R would be besides that. Jadi radius adalah 6. Okay. Tapi kalau kita tengok soalan B ni. Let's look at question B. Question B ni better kita tengok standard equation ke kita tengok general equation? Kalau kita tengok question B ni kan. Equation ni. Standard ke general? Standard. 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 Okay. Okay, thank you very much for responding. Okay, so saya pun tulislah balik formula standard tu. Okay, now I have to compare. So to compare this, I need to have x minus something square, but now I only have x squared. So what should I do? Gunakan ATH juga medium. What is my h? Ya. Zero. Zero lah. Zero. Yes, it's 0. Zero. Okay, so kita pun ambil yang ni. X equal to 0 lah sebenarnya. Okay, ataupun kalau kita nak tengok ni kan. Kita tengok kat sini. This is actually x minus 0 squared. Sebenarnya dia yang inilah. Madam. Okay, jadi when we see, Akhirnya kalau X tu macam tu kan, X tu dia tak ada tolak dengan apa-apa, tambah dengan apa-apa. Akhirnya kita ambil zero lah. Yep, it's 0. Okay. Okay, lepas tu kalau yang dia punya K, apa pula nilai K dia? 1 ke negatif 1? Negative one. Negative 1. Yes, very good. Minus 1, negatif 1. Yes, very good. Negatif 1. Okay. Jadi, kita tahu center dia adalah, apa ke center dah? Zero, negative one. Yes, very good. 0, negative 1. And what is the radius? 4. Now, how do you know it's 4? 4 square Square root equals to 16. 16. Square root 16. Square root 16.
Yes, okay. So sebelah kanan ni adalah R square kan. Tapi sini adalah 16. Jadi we just compare this. Radius. Untuk cari radius, R square is equal to 16. Jadi radius adalah square root positif negatif 16. Jadi adakah radius boleh jadi negatif? No. Tak boleh. Tak boleh. Okay. So radius must always be positive. That's why it's positive 4. Sebab apa radius tak boleh negatif? Sebab radius. Macam mana buat tau? Radius dia bukan. Sebab apa dia tak boleh? Kalau radius negatif, mana boleh buat Because just a Radius tu panjang. without direction. Sebab dia- Radius adalah dia- panjang distance dia kan, daripada center pergi ke hujung dia kan. Jadi bayangkan kalau radius is 1, radius 1. Okay, R is 1. So besar, circle tu besar ni. Radius is 2. Besar ni. Radius is 3. Besar ni. Radius is 4. Besar ni kan. Radius is negative 4. Tak boleh nak pi dah. So dia tertolak ke belakang pula kan. So tak wujud lah circle kat situ. Bagus jawapan tadi tu. Okay, so that's the answer. Okay, now let's look at C. C ni nak compare dengan equation yang standard ke equation yang general? Standard. 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 Macam general. Tapi General. Standard juga kan? belakang. Standard sebab kita masih ada bracket ni. Okay, kalau nak compare dengan general boleh, tapi kalau general, kalau kita tengok general kan, general equation ni x square, y square, maksudnya x tu square, dia x bukan x yang bracket apa-apa yang square tau. Jadi kalau kita nak compare dengan general equation ni, we can, but one thing that we have to do is we have to expand this. X square plus apa semua plus minus 6x kan. Kita kena expand pula. Okay, kalau nak pakai general equation, lepas expand tu kita kena susun dia cantik-cantik bagi sampai jadi macam ini. Okay, jadi sepatutnya kalau kita tak mau expand, kita nak jemak masa, we can use standard equation. Okay, so let me show you two ways lah. Cuba kita tengok standard equation dulu. X minus h squared. Okay, kalau nak compare dengan standard equation, we already have x yang square kan. Y pun square juga, tapi dia bukan y yang minus something. So what is that? Dan lagi satu, kalau nak pakai standard equation ni, dia mestilah dekat depan x ni mestilah 1. Depan y pun mesti 1. Dia tak boleh ada 2. What should we do with this 2? Bahagi. Divide with Bagi 2. 2. Yes, very good. We divide everything with 2. What do we get? Y square Apa-apa? Plus X minus 3 square minus 5 minus 5. Equal 0. Equal to 0. 0. Okay. Okay, very good. Next, dah dapat yang ni. Kalau kita nak compare dengan ni, kita tengok x kat depan kan, y kat belakang. Okay, tak ada masalah lah. Dan kita tengok ada r square. Jadi kita pun susun je lah ikut x kat depan. Tak susun pun tak apa. Asalkan kita boleh nampak what is the center and radius lah. Okay, now can you see what is the center coordinate untuk x dia? 3. Boleh 3. Coordinate what? 0. Go. Yes. 3, 0 is the center. What is the radius? 5. 5. Just 5? Square root 5. Square root 5. What's the radius? Yep, very good. So R squared, dekat belakang ni mesti R squared. So R squared equal to 5. Jadi buang squared tu, kita jadi square root 5, set 5. Macam tu. Okay, dah dapat dua ni. Dapatlah radius dan juga center.
Okay, so senang je kan sebenarnya. Tapi kalau kita nak buat guna general equation kan, method 2. Okay, method 2, we have to expand dulu. Okay, nak expand tu, expand yang dalam bracket ni dulu. X minus 3. Okay, expand yang ni dulu. X squared minus 6x plus 9. Okay, lepas expand tu, kalau kita nak compare kan, ni lah, kita expand dulu lah. Expand habis semua dulu. Lepas tu, kita compare dengan yang ni, general equation ni, sama juga macam yang tadi. Depan x dengan depan y tu, there's no number. Dia memang x square dengan y square. Jadi, kita kena buat apa dengan number 2 dekat depan x dengan y tu? Bagi dua. Divide with 2. Lagi. Yep, we have to divide with 2. Okay, so kita pun divide everything with 2. Y squared plus x squared minus 6x. Okay, lepas tu kita susun macam bentuk yang general equation tu, di mana x square dekat depan, lepas tu something x kat belakang, tapi we don't have any y term here. Okay, so dapat yang ni. Okay, so sekarang ni untuk cari center dan juga radius menggunakan general equation, kita tengok dekat sini. Center formula dia adalah negative g, negative f. So where do we get this negative g? Is from here. Okay, so kena ambil dekat depan x tu, ni, samakan dengan 2g. Okay, tengok dekat depan sini, depan x tu adalah 2g kan, depan f, depan y tu adalah 2f. So kita kena ambil juga depan x ni, samakan dengan 2g, for us to find the g. Lepas tu depan y adalah 2f, tapi depan y adalah 2f kan. Tapi sekarang ni kita tak ada y pun. There's no y term. So what is our f? 0. 0. 1. Y term tak wujud. 0 madam. It's 0. Yeah. Okay, so sebenarnya y term dia wujud, tapi dia adalah macam ni, kosong y. Okay. Yep. Okay, so disebabkan itu 0 samakan dengan 2f, jadi f sama dengan 0. Okay, jadi dapatlah Madam nak tanya, dia punya. Ya. if Yep. there's no exist y term, it will be automatically 0, isn't it? Yes. Oh, okay, thank you. Yes. Okay. So tadi sorry saya tersalah sikit. Okay. G adalah negative 3, tapi formula untuk center adalah negative G, negative F tau. Sebab tu waktu kita masukkan dalam sini, it should be negative 3 dengan negative 0 lah. So negative G adalah positive 3. Sama dengan yang tadi kita dapat. Okay, so formula untuk standard equation dia adalah HK, tapi formula untuk general equation dia adalah negative G, negative F. Okay, so dia kena letak negatif depan G tu pula. Dah dapat G, masukkan negatif kat depan tu. Okay, boleh ya? Boleh, madam. Boleh ya. Boleh, madam. Boleh, madam. Okay. Okay, dah sesak dah pakai mask. Tak sampai sejam.
Okay, given 3, 8 and -2, -4 ends of diameter of the circle. Macam mana ni? Now for this question, dia bagi ends of diameter. Dia tak bagi radius, dia tak bagi benda lain. Okay, jadi kalau dia dah bagi macam ni, maksudnya kita kena ingat, kita try nak lukis dulu lah, fahamkan dulu. Okay, maksudnya contoh kalau sini adalah -2, -4, atas ni 0.38, sambungkan dua-dua point tersebut, we will get the diameter. And where is the radius of the circle kalau kita dah tahu diameter? What is the radius? Midpoint ya. Half of the diameter. Yes, half. Okay, it is half. So this is the radius. Yang hitam tadi adalah diameter. Okay, jadi macam mana kita nak cari titik tengah? Half. Halfkan titik tengah. Ingat lagi tak formula titik tengah? Y. Macam mana formula? Titik X. X1 tambah X2 per 2. X X1 plus X2 over 2, comma Y1 plus okay. Y2 equal over 2. Yes, very good. Okay. So itulah koordinat untuk titik tengah. Jadi kita kena ambil X1. Kita punya X1 mana satu? Mana-mana satu lah. Let's say this one is our X1, this one is our Y1. Ni X2, ni Y2. Kita pun masukkan lah dalam formula tu. 3 minus 2 over 2. 8 minus 4 over 2. Lepas tu selesaikan ni. Dapatlah 1 over 2 dengan 2. Betul? Betul. Ya, betul. Okay, so sekarang ni soalan ni dia minta kita cari center dengan radius kan? Center dengan radius. Center dapat dah. So what is the radius? Jadi nak dapatkan radius tu, sebenarnya radius tu kita boleh dapat daripada formula standard tu je. Di mana formula standard tu adalah X minus H kan? Square plus Y minus K square equal to R square kan? Okay. And we know what is our H and K already, so I'm going to substitute it here. H kita yang 2 ke 1 over 2? 1 over 2. Betul. Okay, 1 over 2 sebab H adalah X koordinat, K adalah Y koordinat. Okay. Jadi masukkan 1 over 2 sebagai H, K adalah 2. Lepas tu nak cari R, the radius, it's here. Tapi dia ada square kan? So macam mana nak buang square tu? Square root. Yep. Square So we just have to square root everything on the right side. Okay, but now we have X dengan Y ni kan, tapi kita nak cari radius. So untuk dapatkan nilai radius tu, what should we substitute X and Y with? X equal 8. 38. Okay. X3, So kita boleh Y8. masukkan any point lah, -2, -4 ke ataupun 3, 8. Okay boleh. So kita ambil lah satu. Contoh kita ambil 3 dengan 8. So X adalah 3, Y adalah 8. Nak ambil yang -2, -4 pun boleh juga. Okay, and just press your calculator after that. Tekan calculator. Dapatlah nilai.
13/2. Okay, dapatlah. Square root kan semua tu, dapatlah 13/2. So that's the radius. Okay, soalan ni minta radius dengan center je. So cukup dah tu. Tak payahlah cari dia punya standard equation. Okay, boleh? Boleh, madam. Okay. Right now, look at next example. Okay, ni jawapan dah ada dah. So saya akan go through cepat je. Find the standard equation of the circle having its center at 4, 2 and radius of length 3. So we know that the H is 4, K is 2, center kan. Radius is 3. Standard equation looks like this, standard equation. We know what is H is 4. We know what is K is 2. So substitute 4 dengan K ke dalam sini. 4 dengan 2 into H and K. Lepas tu radius kita dah tahu dah 3. Masukkan dalam R2. Okay. Dah dapat yang tu. Simplifykan 3 square tu dapatlah. So that's the standard equation, dah siap. Okay. Kalau dia minta general equation pula, so what you have to do next adalah expand. X minus 4 ni kita kena expand. Y minus 2, expand. Okay, expand semua ni susun siap-siap. Dapatlah general equation. Expand to get general equation. Okay, tengok example 4. Find the general equation having its center and diameter. Okay, so sekarang ni soalan ni dia bagi center tapi dia tak bagi radius, dia bagi diameter. So what's the radius? 4. 4. 4. Okay, 8 bahagi 2 kan. Okay, dapatlah 4. So general equation. Formula untuk general equation tu memang kita kena ingat ataupun tulislah dekat mind map. Okay, very important formula yang ni. Okay, tulis balik kat bawah ni. Okay, so kita tulis lagi kat bawah ni. Okay, so that's the general equation. Okay, and then untuk general equation, we have to remember that the center is HK ke bukan? Bukan. Bukan negatif G. Bukan. Negatif G? Yang negatif G, negatif F. Ya, negatif G, negatif F. Okay. Jadi di sini, we can compare that negatif G sama dengan negatif 4. Okay, negatif 4 sama dengan negatif G. So what is G? 4. Weh, selalu untuk film Noel kan? So what is G? Untuk merah tak orang. Empat. Orang ni untuk orang tunggu sekejap tu. G is 4. Dia kena compare dengan G ke ataupun 2G? Kalau negatif F, Jadi negatif 2. sekarang ni kita kena compare dengan negatif G dan negatif F. Kalau tadi kita compare dengan 2G kan. Sebab apa tadi kita compare dengan 2G? Sebab kita daripada equation tu. Tadi adalah from the equation to find the center. Sekarang ni from the center to find the equation. Okay, jadi kita kena compare lah dengan center dia. Center dia adalah negatif G, negatif F. So kita compare lah negatif G dengan negatif 4. Okay, lepas tu kita compare pula yang ni 2 dengan negatif F. So what is F? Negatif 2. Negatif 2. So sekarang ni kita tahu dah G yang duduk dekat sini nilai dia adalah 4 dan F yang duduk dekat sini nilai dia adalah negatif 2. Okay. Tapi kita satu lagi nilai kita tak tahu. What is C? Untuk cari C ni dia ada formula sendiri yang sepatutnya kita kena hafal juga ataupun kita catatlah anywhere yang penting. Okay. This formula. G squared plus F squared minus C square root tu. Okay. So kita pun ambil lah R equal to square root G squared plus F squared minus C. Okay, masukkan dalam formula tu untuk cari dia punya C. Radius kita tahu dah tadi 4. Masukkan.
Maki kita online ke? G kita tahu dah. Maki online ke? Paisah JT ke? Kena JT. Okay, lepas tu kita pun cari C, kita kena buang square root. Macam mana buang Lepas tu square root? ada online lah. Kuasa Square dua. bonsai. Square. Dua semua. Kan? Lepas tu 4 square, -2 square. Lepas tu kita bawa C ke sebelah sini. C sama dengan 4. 4. 4 kan? So we know our value of C is 4 now. Jadi dah dapat semua nilai tu, kita pun masukkan je lah 2 darab dengan 4, 2 darab negatif 2, C adalah 4. Lepas tu simplify sikit. Dahsyat. Okay, macam tu. Okay tak? Boleh, madam. Boleh, madam. Alright, so ini satu cara tau. Saya nak tunjuk cara yang kedua. Method 1. Okay, method ni boleh pakai sebab dia straight away tengok soalan ni minta what type of equation, terus dia terus compare dengan equation dia minta tu lah. Okay, so method tu pula adalah menggunakan standard equation. So macam mana standard equation nak pergi general equation? Macam saya cakap tadi, once we get the standard equation, we can expand untuk dapatkan the general equation. Okay, jadi macam mana kita nak pakai standard equation? Di sini, we know that standard equation adalah negative x minus h squared plus y minus k squared equal to r squared kan? Now, from here, we already know what is the center. Okay, center adalah negative 4, 2. Jadi, negative 4 adalah dia punya h, k adalah 2. Betul? Betul. Ya. Betul tak? Radius tu ganti dengan 16. 4. 4. Okay. 4 square. Jadi dekat sini kita boleh dah expand. Kita simplify dah. X plus 4 square plus y minus 2 square equal to 16. Okay. Jadi dah dapat dah standard equation. So this is standard equation. But we want general equation. So we have to expand standard equation untuk dapatkan general equation. Okay. So how to expand? Expand tu pastikan kalau ada bracket square, maksudnya we have two of the same bracket and we have to expand that bracket. Macam ni. Okay, so expand lah satu persatu semua. So if you like to expand, then this method is good for you lah. Okay, jadi bolehlah expand satu persatu. Okay, macam ni lah expand. Expand X tu, lepas tu expand yang Y tu semua. Okay, lepas tu kita tengok berselerak kan. Kita nak general equation tu dia cantik. X square dulu, lepas tu plus Y square. Jadi kita susun lah X square depan, lepas tu Y square, lepas tu X, lepas tu yang ada Y. Lepas tu yang tinggal tu ini 16 tambah 4. Ni bawa ke sebelah kiri. Tolak 16 pula. Jadi jawapan akhir kat belakang ni adalah plus dengan apa? I want my right side to be 0. So what's this? 4. It's 4. Okay. So sama macam tadi. Jadi method mana yang lagi senang? Method 1 ke method 2? 1. Method Macam 1. dia kurang ada. 1. Kurang kan? Okay, kalau method 1, jangan lupalah formula radius ni. Okay, dan compare dia punya center negative G negative F. Itulah. Okay, jadi saya tahu ramai pelajar sebenarnya dia careless dekat bahagian expand. Jadi siapa yang tak ada careless masalah expand tu, method tu is actually easier lah. Okay, alright. So look at example 5. The center of a circle. Ni dia bagi tahu dah center is this. Okay, guys, what is another more famous name for coordinate yang kosong-kosong ni?
Sometimes we call this as Origin. 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 Pandai. Okay, so center adalah 0, 0. Passing through the point 2, 3. Find the standard equation. Dia bagi tu je, tak bagi pun radius. Dia bagi center, itu passing through a point. Lepas tu dia minta kita cari standard equation. So kalau standard equation, center ni kita nak tengok dari segi negatif D, negatif G, negatif F ke HK? HK. 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 So kita pun tengok dari segi HK. Tapi dia tak bagi radius. Dia bagi passing through. Apa maksud passing through ya? Radius dia. Put. Nope. Okay, kalau contoh kita ada circle kan, kita ada center. Center tu dekat origin yang 0, 0 ni. So center tu titik tengah kat tengah ni lah. Okay. Passing through tu maksudnya contoh macam ni. This is one point yang terletak di atas circle tu. Okay. Di atas circle tu. So sini point lain lah. Sini point lain, sini point lain, sini point lain. Tapi 2, 3 pun salah satu koordinat yang terkena dekat circle tu. Macam tu. Okay. Jadi how to find the radius? How to find the radius? Kalau kita dah tahu dah dia kena 2, 3. Macam nak cari radius dia? Guna formula yang sama, cuma tukar Formula apa? X1 tambah X2 bagi 2. Guna formula midpoint juga kan ada? Asal logik tak pakai formula midpoint? Kalau formula midpoint kan, Kalau midpoint mesti jadi kosong-kosong. betul. Midpoint tu kalau kita ada satu lagi point dekat ujung sini kan, kita akan cari dia punya radius kat tengah. Tapi contoh kalau kita hanya ada 2 point, di mana 2 point itu adalah center ni dan juga point yang 2, 3 ni. Jadi bayangkan kalau kita masukkan X1, X2 tu adalah 0, 0. X1, Y1 tu adalah 0, 0 dan X2, Y2 adalah 2, 3. Jadi center dia, titik tengah dia akan jadi kat sini pula. Which is tak ada kaitan dengan radius yang kita nak cari lah. Radius is just a distance between 0, 0 and 2, 3. So sebenarnya apa yang kita nak cari adalah, okay, bayangkan macam sini kita punya paksi ya. Ini paksi kita. Okay. Jadi kita pun ada di sini. Bayangkan ni. Ni line radius yang kita nak cari kan. Ni radius nak cari. Tapi saya juga boleh tarik line ni ke bawah. And I know here jarak ni adalah 3. Y dia adalah 3. Dan jarak sini, jarak dia punya koordinat X adalah 2. Okay, nampak tak? Dia adalah sebenarnya satu triangle. Sini 3, sini 2. Dia how to find the radius? teorem. Yes, Pythagoras theorem. Sebenarnya daripada Pythagoras theorem lah datang wujudnya formula yang cari standard equation tu. Standard equation yang ni, x minus h squared plus y minus k squared equal to r squared. Kalau kita tengok kan, bayangkan macam ni, x, y. Ni center HK ni kan. Okay, nampak tak? Kita cari perbezaan di antara x minus h ni adalah perbezaan di antara ketinggian x dengan h ni. Sini. Okay, dapatlah ni. Lepas tu difference between y dengan k dapat yang tengah bawah ni. Okay, lepas tu menggunakan Pythagoras theorem, dia akan sama dengan r squared lah. So sebenarnya formula standard equation itu datang daripada Pythagoras theorem. Okay. Okay. So sekarang ini dah siap tu, kita pun sebenarnya boleh juga guna formula ini. Kita square root kan
Okay. Dan we already know what is our H. H kita dah tahu dah, dengan K kita dah tahu dah. Untuk soalan ni, kita boleh ganti siap-siap. H dengan K dia adalah kosong-kosong. Okay. Tapi X dengan Y tu kita ganti apa? What is that? X, Y. Ini yang satu lagi. Ya, satu lagi tu kan. 2, 3. Itu masuk 2, itu masuk 3. Okay, lepas tu 2 squared plus 3 squared. Apalah? 17. 13. Dah dapat set 13, soalan ni minta standard equation tau. Dia bukan minta radius. Kita baru cari radius. So, macam mana nak cari dia punya standard equation? Macam mana? Masukkan je dalam formula. Kan nilai tu. Substitute into formula. Yes, formula X minus H squared plus Y minus K squared equal to R squared. H kita adalah kosong. Okay, patut tak untuk sekarang ni, untuk cari dia punya standard equation ni, patut ke saya nak gantikan X dengan Y ni kepada 2, 3? Biar je. Ya. Tak payah. Kenapa tak ganti? Kenapa tak ganti? Sebab dia ada Y dengan X dalam formula tu. Yes, betul. Sebab kalau kita ganti X dengan Y ni jadi 2, 3 untuk cari standard equation, then hilang lah equation tu. Equation dia mesti ada X dengan Y. Okay. So tadi kenapa kita ganti? Sebab kita memang nak cari dia punya radius. Sebab itulah kita gantilah satu point. Dapatlah radius. So sekarang ni untuk cari equation tu, square root bertemu dengan square, dia akan potong. X minus 0 square dapat apa? X square. X square. Square. X square. Dapat dah ni kan. Dapatlah first equation. First equation apa pula? Itu je lah equation dia ada. Okay, dapatlah standard equation. Okay. Madam. Dapatlah tu. Yep. Kayaknya kalau macam ada square root je, kita kalau macam tu ada square root equation tu, kita kena buang square root tu lah. Yep, sebab dia ada R square. Oh, okey. Okay, kalau square root tu datang dengan R, maka kita nak squarekan dia dan kita kena squarekan sekali dengan square root tu lah. Okay. Okay. Madam. Okay, sama. Okay, tengok example 6. Example ni pun dah ada dah dia punya jawapan. You can go through this on your own. Cuma soalan ni dia lain sikit sebab dia bagi endpoints of diameter. Ni barulah betul kita pakai formula titik tengah tu untuk cari dia punya center. Dah dapat formula center tu, guna macam konsep tadi kita cari ni, atas ni, untuk cari dia punya radius. Dah dapat radius tu, masuk dalam formula standard equation. Kita dapat lah. Okay. Right. So let's go to example 7. Ni lain sikit soalan ni. Example 7. Obtain the general equation of the circles with radius 5 units and touching x-axis at the origin. Macam mana ni? Obtain the general equation. Okay, general equation kita kena ingat. General equation tu yang panjang-panjang tu. Okay, so maybe untuk kita ingat balik, we can start by writing down the general equation, or we can start by understanding what this question is. Dia bagi radius 5 units. Lepas tu dia tak bagi pun what is the center kan. Dia bagi touching x-axis at the origin. Apa maksud touching x-axis at the origin tu? Maksud dia center dia origin ke? Apa maksud tu? Kena buat axis macam tadi kot, axis dengan bulatan. Lepas tu baru kita tengok. Lukis lah. Ya. Okay, kita lukis dulu lah. Okay. Ni nampak Jom lah. kita lukis dulu. Kita tengok. Dia nampak kan? Jadi kita ada circle dengan radius 5 unit. We don't know where is the center.
but we know the radius is 5. Tapi we know that the circle touch the x-axis. Touch tu, saya bagi beberapa contoh. Touch x-axis tu maksudnya pilihan A, pilihan B, pilihan C. Mana satu yang touch x-axis? Apa maksud touch x-axis ni? A, B ke C? A. Sebab Kalau kita tengok touch x-axis at the origin, kalau kita tengok B pun dia touch x-axis kan? Betul tak? Dia touch x-axis. C ni dia touch dekat y-axis tau. So C memang of course out lah. B ni macam touch x-axis juga. A ni betul dia touch x-axis, tapi dia cakap the most important keyword is at the origin. Maksudnya dia touch tu dekat origin. Dia cakap tak touch dekat origin dan juga dekat koordinat lain. Dia cakap ke origin saja. Origin. Origin je kan. Jadi kalau touch dekat origin sahaja, sepatutnya dia bersilang dekat pasi X tu dekat berapa banyak point? Satu point. Satu point kan. So dia tak boleh lah lukisan yang B tadi tu. Sebab B tu dia bersilang dekat 2 point kan. So dia kena bersilang dekat 1 point je. Jadi dekat origin 00 ni, dia kena touch sekali je. Jadi circle tu akan duduk dekat atas pasi X ke duduk dekat bawah pasi X? Atas pasi X ke bawah pasi X? Atas. kan. Okay, kalau atas macam ni kerung pada? Betul? Setuju? Tak pasti madam. Pasti ada indicator. Dia tak kita. So boleh jadi tak dia circle ni dekat bawah pasi X macam ni? Tak circle. Boleh jadi kan? Boleh. Kan? Tak cakap pun dia adalah di atas pasi X atau di bawah. Bayangkan tu circle lah. Apa circle tu buruk sikit tu. Okay, tapi we know that the radius is 5 kan? So center dekat sini, radius dia adalah 5 unit. Center sini, radius dia adalah 5 unit. Okay, kalau roughly from the graph sini, can you tell me what is the coordinate of the center? Secara logik. Atas 5, bawah nanti 5. 0, 5. 0,5. Kalau kat bawah ni? 0, negatif 5. Very good. Okay. Jadi sebenarnya untuk soalan ni we have 2 circles. Okay. Sebab dia tak bagi tahu langsung pun whether we have 1 circle ke 2 circle ke, dia cakap touch at the origin. Jadi we can have 2 circles that touch at the origin. Atas pasi X pun boleh touch, bawah pasi X pun boleh touch. That's why we have 2. Okay. Jadi untuk soalan ni kita kena buat 2 general equation. Okay. Jangan alamak, makin banyak pula general equation yang kena buat kan. Okay, so you can start by writing down this formula. Plus C equal to 0. Okay, and then untuk masukkan dalam formula ni, we have to determine what is negative G, negative F lah kan. By looking at here, comparing dengan center kita ada 0, 5 tu, what is G, what is F, daripada situ kita compare dan masukkan dalam sini. Tapi untuk cari C ni, kita kena masukkan dalam formula tu, formula yang ada R tu lah, yang R equal to square root G squared plus F squared minus C. Okay, untuk cari C tu. So disebabkan saya kurang menyukai expand ni, expand pula, saya kurang menyukai nak masuk dalam banyak-banyak formula ni, saya lagi suka expand. So saya akan pakai kaedah yang pakai standard equation tu. Okay, but you can also use this method tau, no problem. Jadi saya akan tunjuk method tu tadilah yang pakai standard equation.
Okay, untuk standard equation, we just have to remember this formula. Yang ni. Okay, jadi what is the, okay, untuk first circle. Okay, the center now is 0, 5 kan. Jadi what is the H? What's the H? Zero. Because can 0. Okay. 5. 5. 5. R pun 5. Okay, tapi jangan lupa ada square kan. So radius square. Jadi bolehlah buat macam ni. Lepas tu kita boleh expand. Okay, so expand kat sini, this is just x minus 0 yang square kan. So this is x square. Barulah kita kena expand y minus 5 ni 2 kali. 5 square is 25. Lepas tu kita expand lah yang ni. Okay, dapatlah macam tu. Okay. So guna kaedah yang lagi satu tadi pun tak ada masalah. Betul juga. Okay. Tapi kalau buat yang tu, dia kena rajin sikit cari yang C ni. Itu je lah, sama je. Rajin sikit cari C. Kalau ini just masuk dalam formula ni, tapi kena rajin expand pula lah. Okay. So now untuk the second circle, yang 0, -5 tu, same thing. Cuma kita just masukkan dia punya H dengan K yang baru. H adalah 0, K adalah -5, R dia sekarang ni adalah 5. Okay, dah dapat yang tu, X squared. Negatif positif square. So yang square tu maksudnya dia 2 kali. Kalau ada apa-apa soalan tanya tau, just enter. Kita just accept. Macam confused ni tu, mana datang benda ni, mana datang benda tu. Just tanya tau. Dapatlah ini. Okay, so hampir samalah dia punya equation, tapi result dekat belakang tu plus 10y atau negatif minus 10y. Dapatlah 2 equation ni. So these two are the general equation. Boleh? Boleh. Okay ke semua? Okay, Siapa yang nak guna, madam. try nak pakai kaedah ni, boleh juga tau. Tak ada masalah. Guna kaedah yang general equation tu. Jadi soalan yang banyak-banyak ni adalah untuk example tadi. Dia berkaitan dengan example tadi lah. Jangan banyak-banyak ni. Okay. Okay, saya dengar betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung balik. Example 8. Find the center and radius of the following circle. Jadi kalau kita tengok dekat page sebelum tu, what is the objective that we want to learn here is actually determine the center and radius of a circle by completing the square. Dalam objektif ni dah bagi tahu dah, by completing the square. That means we have to find the center and radius tu mesti guna kaedah completing the square. Walaupun sebenarnya untuk cari center dan radius tu tak pakai completing the square pun dapat juga. Okay. Jadi contohnya nanti kan dalam UPS, sebab soalan ni masuk UPS. UPS kan objektif. So kalau dia tak tanya pasal step untuk cari complete the square ke, dia just bagi soalan macam ni kan. Bagi soalan macam ni je. To find the center radius. So it's up to you lah untuk guna kaedah mana. You can use kaedah complete the square ataupun tidak. Okay. Melainkan memang dia tanya pasal kaedah complete the square tu. Okay, so that's why saya akan tunjuk 2 kaedah lah untuk soalan.
Okay, the first kaedah saya tunjuk memang completing the square dululah. Okay, so kita tengok dulu. Completing the squares. Oh, ada soalan AB. Panjang kat ni. Okay. A, kita tulis dulu. Okay. Dah dapat yang ini. Kita nak completing the square. Jadi, we can also refer to these steps yang kat sini. Okay. Jadi kena ingat tau untuk completing the square, ingat yang konsep sarang-sarang. Ingat lagi tak ke sarang-sarang dulu? InsyaAllah madam. Boleh ingat juga sikit-sikit. Ingat juga madam. Apa formula dia? Macam mana rupa sarang tu tak? X tolak di Tolak Kurungan square. tolak B B over 2 betul plus 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 ni kan? Ya. Okay. Alright. Tapi ini bukan tolak tau. Dia adalah tambah. Dia ambil kalau B ni positif, positif lah B tu. Okay. Tengah ni yang wajib tolak. Boleh? Okay. So okay, tapi sekarang ni kita ada X yang square dan juga Y yang square. Maksudnya we have to complete the square untuk X dan juga untuk Y. So kita kena bahagi dua lah. Jadi kalau macam tu saya akan susun X square dengan X ni sebelah-sebelah, Y square dengan pasangan Y dia sebelah-sebelah. Nombor tu tak belakang. Okay. Jadi untuk bagi nampak senang sikit saya letak dalam bracket. Okay. Now saya letak ni dalam bracket yang besar. Okay, so yang ini saya akan letak di sini. Konsep sarang. Disebabkan dia adalah X square plus 4X saja, dia tak ada plus another number kat belakang tu. So that's why dia saya tak letak space kat belakang ni lah. Okay. Jadi di sini X ke Y kat depan ni nak tulis? X. Okay. Lepas tu formula sarang tadi. What's the B? Plus 4. 2. Lepas tu sini pun 4 per 2. Okay, same number there. Itu tengah ni ada plus sebab ni datang plus tu. Okay, lepas tu bracket merah ni lagi. Lepas tu yang ni barulah kita letak dalam sarang. Bracket square besar, bracket square kecil. Okay, so sekarang ni bukan X dah tapi Y kan. Tak Y. Tapi dia punya B tu dah jadi. negatif 8. Negatif 8. Divide over 2. Dalam bracket lagi satu. Negatif 8. Betul juga. Okay, dapatlah yang tu. Okay. Okay, lepas tu kita just kemaskan lagi lah. Dah siap dah ni. Sebenarnya kita dah siap dah complete the square. So, okay, ni sebenarnya salah satu kaedah di mana kalau dia minta kita, soalan dia kan bukan saja find the center and radius of the square circle. Contoh dia kata write in the standard equation. Change this equation into a standard equation. Jadi ini adalah satu kaedah di mana kita akan ubah daripada general pergi ke standard. Daripada standard pergi ke general tadi kita buat apa? Expand. Okay, so standard pergi ke general, kita expand. Okay, jadi from general pergi ke standard kita akan buat factorize. Factorize. Completing the square. Completing the square lah. Okay.
Dia tak boleh patah balik guna factorize lah sebab dia dah x dengan y yang square. Okay. Jadi kita just kemaskan je lah. Macam 4 bahagi 2. Letaklah siap-siap 4 bahagi 2 dapat 2. Lepas tu dalam bracket ni kita 4 bahagi 2 square 4. 4. Okay, tulis siap-siap lah 4. Lepas tu saya buka lah bracket siap-siap sekarang ni supaya boleh senang nanti nampak lah. Okay, saya dah buka bracket dah ni. So yang ni 8 bahagi 2 dapat 4. Itu yang belakang tu just 4 yang square kan. Dapat 16. Ya, 16. Lepas tu minus 44 tu saya tak belakang sekali. So dia tak pecah susah lah. Dah dapat yang tu. Sekarang ni semua nombor tu yang minus 4, minus 16, minus 44 just tambahkan semua tu. Okay, so negative 4, minus 16, minus 44, what do you get? Negative 64. Negatif 64. Negative 64. Okay. So kita tak kat belakang sekali. Jadi yang tadi dalam bracket tu kita salin je. Macam tu. Okay. Dapatlah bentuk standard equation. Tapi standard equation dia punya nombor kat belah kanan tu ada nombor kan, bukan kosong. Kita just ubah je lah kedudukan dia. Banyak. 64. Okay. Dah dapat yang tu. Compare with standard equation. Okay. Let's compare with standard equation. What is the center? Can you just see from there? 2 negative 4. Negative 2 2, 4. negative 4. Negative 2, 4 tau. So kena ingat dia ambil yang ni x plus 2 ni dia macam equal to 0 lah. Sebab tu dia jadi negatif. So ambil yang ni y minus 4 equal to 0, y equal to 4. Jadi positive 4. And radius is 8. 8. yes, because it's r square equal to 64. Yeah, square 64 is 8. Dapat dah radius 8. Okay, dah dapat yang tu. Itu adalah method 1. Okay, saya nak tunjuk sikit method tu. Sebenarnya method tu ni lagi pendek. Tapi kalau dia minta continuous square ataupun dia minta tukar kepada standard equation, memang kena pakai method 1 lah. Kalau dia tak minta apa-apa pun, boleh je pakai method tu ni. So method tu ni macam mana? Saya tulis dulu soalan. Yalah, yang saya buat kelas malam lagi syok kan. Saya pensah, terus budak hantar. Sir tak ada ni, duduk kat mana? Dia tengok, air lain tak ada. Yang aku 15 minit aku cakap. Okay. Jadi kita just compare dengan standard equation. Standard equation yang ni x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Okay, so kita pun compare. Oh ya, before that saya lupa nak beritahu. Perasan tak dekat sini saya tak tulis A kan kat depan ni. Sebab sebelum kita complete the square ni, kita kena bahagi dulu. Bahagi dulu semua dengan A. Okay, kita kena hapuskan A dulu. Kalau ada A lah. Okay. So kita kena pastikan A is equal to 1. Boleh ya? If not, divide A. Okay. Divide everything with A. Tapi tadi sebabkan A kita adalah 1,
X dengan Y square tu satu. Kita terus buat continuous square lah. Kalau macam tadi tu, macam soalan tadi atas tu kan. Ni macam ni. See, depan Y square, depan X tu ada number 2. So kita kena bahagi dulu lah. Same konsep untuk yang general equation ni jugalah. Kalau let's say depan X dengan Y square ni ada number, kita kena bahagi dululah semua. Pastikan X square Y square tu depan dia coefficient ni 1. Okay. So ambil sini 4 to G negative A to F. So kita pun ganti 4 sama dengan 2G, negative A sama dengan 2F. G sama dengan nampak tak saya compare tu? 1 F sama dengan Negative 4. Okay. C sama dengan Kena cari. tak perlu. Sini tak perlu. Sebab C tu nampak dah. You can just Oh, negative 44. Negative 44. Astagfirullahalazim. Negative 24. Yang tadi tu kita cari sebab dia tengok apa tadi kita cari. Sebab tadi yang kita cari penat-penat tu tadi kita cari penat tu. Ni. Sebab tadi tu kita ada information center dengan radius. Kita nak cari general equation. So bila center dengan radius dah dibagi, memang tak ada lah dia punya apa tu? Dia punya C. Tapi kalau dah daripada dia punya equation, memang dapat dah C dah siap dia equation tu. Boleh dengar tak? Ya. Dengar. Okey. Dia faham lah C dapat mana? Medium. Okey. Dah dapat G, F dan C tu. Soalnya ni letak center dengan radius kan? Center dengan radius. So we know what is the formula of center untuk general equation kan? What's the formula untuk center? Negative G, negative F. Yep. Okay. So G kita tahu dah 2. So negative. Kata-kata kau apa lah aku. Negative 2. Positive 4. Positive Positive 4. Okay. And what about the radius? Okay. Macam nak cari radius pula? Radius. Kita dah dapat C, tapi C bukan radius. Macam nak cari radius? Use formula Guna R equal to formula. square root G Formula tu square lah. plus 2F square C. plus minus C. Plus Ni C. barulah pakai formula tu. Minus C. Minus C tau, bukan plus C. Kalau di sini ada orang teruk. Okay, so kita pun nak cari radius ni, masukkanlah semua G, F dengan C yang kita dah dapat tadi. G adalah 2, F adalah negative 4, C adalah negative 44. Okay, just tekan calculator situ. Dapatlah 8. Okay, so dapatlah jawapan sama macam yang tadi. Lagi senang tu. Sama je. Yang cucuk. Kat yang baru Aniza nak kena maaf tak ada. Yang baru kan ada digital kan tak ada. Oh, ya. Method tu lagi senang ke method 1? The second method. Method 2. Method 2. Tu kan lagi senang sebenarnya. Okay, so kalau soalan ni dia tak minta pun pakai continuous square ke, boleh je pakai method 2 ni. Tapi kalau dia minta continuous square, memang kena pakai continuous square lah. Okay. Tapi kalau dia adalah soalan objektif dan dia tak tanya pasal step, kita pakai yang method tu pun dia tak tahu kan. Okay. Kita tengok question B pula. 3x squared plus 3y squared plus 6x minus 9y minus 6 equal to 0. Okay. Let's say I want to use the first method. Okay, because dalam syllabus memang ditekankan continuous square. Jadi saya kena tunjuk continuous square lagi. Okay.
So how to how to complete the square for this equation? Divide with 3. Very good, very good. Okay, so you have to make sure coordinate for x square dengan y square ni a must be 1. Okay, if not, divide with a. Okay, so that's what we are doing now. Kebetulan a untuk x square dengan y square itu adalah sama. Jadi kita bahagilah dengan 3. Akan hapus dah koordinat untuk x dengan y tu. So, bahagi dengan 3 dapat Lagi banyak. Tak ada, aku duduk rumah lah. apa belakang tu. 2x tolak 3y Minus tolak 3y minus 2 equal to 0. Tolak 2 equal to 0. 2. Okay. Okay, dah dapat yang tu. Kita buat apa? Dia dah complete square. Tunjuk Bracket square Madam. tolak bracket square. Yep. Kalau kata tadi kan kebetulan je yang dia punya x square dengan y square tu sama dia punya depan tu. Kalau kata tak sama, Bagus soalan itu. Okay, kalau kata tak sama, sebenarnya untuk circle dia mesti sama. Kalau tak sama, dia bukan circle, dia akan jadi macam hyperbola. Dia bukan circle lah, dia bentuk yang lain. Contoh hyperbola, parabola. oh, Okay. So, untuk circle dia memang mesti memang mesti dia punya A tu nilai yang sama, di mana kita boleh hapuskan A tu serentak. Kalau tidak, then dia bukanlah circle. Okay. Macam mana tu? Dalam video mungkin boleh diterangkan lebih jelas kot, video yang ada animation kan. Macam ni center, ini circle kan. X square plus y square equal to 1 adalah circle yang paling basic. Okay, tapi kalau contohnya ini 2x square plus y square kan, dia akan jadi macam distorted circle. Lepas tu kalau y square plus dia jadi distorted circle macam tu lah. So dia sebenarnya dia tak jadi circle dah, dia jadi macam ellipse, dia jadi hyperbola dan sebagainya lah. Okay, kalau dia punya coefficient tak sama untuk x dengan y square tu. Okay. hai madam. Okay. Alright, so sekarang ini kita fokus untuk complete the square. Dan sebelum kita complete the square, kita susun dulu bagi senang nampak. Tak susun pun tak apa. Tapi tak susun kita senang nampak. Okay. Asingkan x dengan y. Nombor tu biar tepi. Kita letak bracket besar sini. Bracket besar sini. Ready untuk letak sarang tu nanti. Nombor 2 tu biar kat belakang. Plus kat tengah ni masih plus. Okay. Lepas tu kita letak sarang bracket square besar tolak bracket square kecil. Bracket square besar tolak bracket square kecil. Okay. Lepas tu kita tengok dalam ni. Ni x. Ini koordinat y. Koordinat y. Yang ni variable y. Okay. Lepas tu what is the b untuk x ni? Negatif ke positif tu? Positif 2. So kita boleh lah. Positif tu divide with 2. Ya. Okay. Same number kat belakang. Positif tu divide with 2. Okay. So senang je sebenarnya complete square ni. Minus 3 pula adalah b untuk y. Jadi kita letak apa kat sini? Okay, belakang pun sama juga. Okay. Dah tulis yang tu. Dan kita just simplify sikit lah. Bagi nampak cantik sikit. Okay, dalam sini x plus 1. What is 1 square? 1. Okay. Lepas tu belakang ni pun kita letak je y minus 3/2. Okay, cikgu tu tak boleh simplify dah. Paling simple dah tu.
SSM. Lepas tu minus dengan what is negative 3 over 2 yang di-squarekan. 9/4. Okay. So tengah ni masih minus tau. So we just put minus there tengah tu. Tapi disebabkan negatif ni dah di-squarekan, so dia akan jadi positif lah nombor ni. Then minus tu belakang. Okay. So sekarang ni semua nombor tu minus semua, minus 9/4, minus tu, semua kita gabungkan dan letak kat belakang ni. Cuba kira what is that? Negative 3 over 4. Cuma hang rasa macam dia Are you sure? lama-lama pressure sikit. Wait. Kira balik. 21/4. Nah, negative 21 over 4 kan. Okay, negative 21 over 4 is here, tapi disebabkan kita nak tukar dalam bentuk standard form, jadi kita letak kat bahagian belakang ni. Tapi member saya So dia jadi positif lah, tak jadi negatif. daripada SSB dia PSSM. Okay, Sama dia kata. macam tu. Waktu lintang megah kan. Kita akan masuk sistem ni. Tak akan dapat apa. So once we get the standard equation, okay, we can find out what is the center. Just by looking at this equation, can you see what is the center? Negative 1, 3 over Negative 1, 3 over Negative 1, 3 over 2. Okay. Lepas tu, what is the radius? Kita pun sama dia tak What's the radius? sama Yeah, radius dia masih cert 21. Tapi cert 21 ni kita boleh pecah cert 21 kat atas, cert 4 kat bawah. Yes, very good. So cert 4 tu boleh boleh disimplify lagi lah. Jadi atas ni kita biar cert 21. Dapatlah macam tu. So that's the radius. Any questions so far?